wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli juwatankuasa Surau Ar-Rahmah Stesen 8 Shah Alam, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para tetamu Ramadan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu ingin memohon kemaafan di atas keuzuran suara pada malam ini kerana panas mungkin dan kurang minum air, maka suara pun serak-serak basah seperti Jamal Abdillah. Mudah-mudahan dapat manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Kedah saya datang bersama-sama dengan hadirin dan hadirat pada malam ini untuk berkongsi sepotong ataupun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26, yang kita jadikan ia sebagai zikir harian kita, lebih-lebih lagi selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Tetapi pada malam ini bukan sekadar kita nak melihat ayat ini dari konteks zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, tetapi dengan lebih menyeluruh kepada mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sejak 1400 tahun yang lampau, hinggalah kepada umat di akhir zaman ini untuk diambil iktibar dan pengajaran yang besar dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau, yakni Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan, kerajaan, kedaulatan di atas kerajaan, kekuasaan dan kedaulatan. Engkau berhak memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau menarik semula kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau memuliakan seseorang mengikut kehendak engkau. Engkau menghina seseorang mengikut kehendak engkau jua. Kepada engkaulah segala kebajikan dan kebaikan. Sesungguhnya engkau mempunyai kekuasaan di atas segala kekuasaan. Ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya ketika mana Nabi SAW pada suatu hari berdoa di Masjid Nabawi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengislamkan pemerintah bagi dua kerajaan besar, iaitu Rom dan Parsi. Kerana apabila masuknya kedua-dua pemerintah, dua kerajaan besar ini, maka Islam akan dihormati oleh pihak lawan dan kawan, dan mudah untuk Nabi SAW menyebarkan Islam bukan sekadar di semenanjung tanah Arab sahaja, tetapi di seluruh pelosok dunia, khususnya di sebelah Eropah dan Barat. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya baca di awal mukadimah tadi, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kekuasaan, pemerintahan, kedaulatan yang Allah Ta'ala bagi dan Allah Ta'ala balik semula kepada Allah adalah hak milik mutlak Allah. Bukan hak milik manusia, bukan hak milik mereka yang memperjuangkan sistem demokrasi berpilihan raya walaupun menang dalam setiap kali pilihan raya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahawasanya siapakah hakikatnya dan siapakah sebenarnya Tuhan yang bernama Allah. Ulama memberikan penjelasan. Sesungguhnya ayat ini menghuraikan secara lebih terperinci
apa yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fatihah ayat yang pertama. Seperti mana yang kita sedia maklumi, surah Al-Fatihah adalah ibu segala surah. Seluruh 114 surah yang ada dalam Al-Quran, isi penting dan utamanya ada dalam surah Al-Fatihah. Dan 6,600 ayat yang terdapat dalam Al-Quran, semuanya secara keseluruhannya terdapat dalam suratul Fatihah. Maka surah Al-Fatihah yang diwajibkan amalan dalam solat kita itu adalah sumber kepada seluruh surah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya pada ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Yang dikatakan Rabbil Alamin ataupun Rabbul Alamin itu siapa dia? Bukan sekadar Tuhan yang mentukarkan di antara malam dan siang, menimbulkan langit dan bintang, matahari, bulan dan sebagainya, menurunkan rezeki, menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran, menurunkan para nabi, memberikan segala-galanya kepada manusia. Tetapi yang paling penting yang Allah nak abad di sini, yang dikatakan dengan Rabbil ataupun Rabbul Alamin itu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', iaitu Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan di atas segala kekuasaan dan kerajaan. Bukan sekadar Tuhan yang memfardukan solat fardu, bukan sekadar Tuhan yang memfardukan puasa fardu, bukan sekadar Tuhan yang memfardukan zakat, umrah, haji dan kebajikan ibadah yang lain, tetapi yang paling besar adalah Tuhan yang menguasai segala semesta alam. Persoalannya, kenapa dalam surah Al-Fatihah ini Allah letak perkataan Rabb, Allah tidak letak perkataan Allah? Kenapa tidak dibaca terus alhamdulillahil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan, iaitu Allah semesta alam. Kenapa letak perkataan Rabb? Tapi dalam ayat surah Ali Imran tadi, Allah letak perkataan Allah. Mudah jawab saja saya nak bagi kefahaman pada hadirin dan hadirat pada malam ni. Kita ada rukun negara. Rukun negara ada berapa? 5 ke 4? Rukun negara ada berapa? 5 ke 4? Ada 5. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa tidak diletakkan kepercayaan kepada Allah? Sedangkan hampir 64% lebih penduduk Malaysia adalah beragama Islam. Kenapa tidak diletakkan perkataan Allah tetapi diletakkan perkataan Tuhan? Rabb kalau diterjemahkan dalam bahasa moden Melayu, dalam bahasa klasik Melayu adalah Tuhan. Dalam bahasa Inggeris God ataupun King. Ini memberi makna seluruh umat manusia, apapun agama, bangsa, budaya, bahasa, apapun benua dia, daripada timur, utara, barat dan selatan, boleh menerima kewujudan Tuhan. Tetapi tidak semua boleh menerima kewujudan Allah. Maka kita, masyarakat majmuk berbilang bangsa dan kaum, kita nak berada dalam masyarakat yang toleransi, patuh kepada perlembagaan negara, kita kena letak kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak boleh letak kepercayaan kepada Allah. Kerana sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil tidak akan menerima perlembagaan negara, rukun negara kalau letak perkataan Allah. Kerana Allah adalah Tuhan kepada orang Islam, dan bagi agama-agama yang lain mereka ada Tuhan mereka tersendiri. Tetapi yang paling penting yang Allah nak khabar di sini, apapun Tuhan manusia, tetapi yang paling penting Tuhan Rabbul Alamin, Qulillahumma malik, iaitu Tuhan semesta alam, Tuhan yang ada kerajaan langit dan kerajaan bumi. Maka apabila kita jelas firman Allah ini, kita fahamlah bahawa
kekuasaan, pemerintahan, kepimpinan adalah hak milik Allah. Allah boleh bagi kepada siapa yang dia kehendaki, Allah boleh tarik kepada siapa yang dia kehendaki. Maka termaktublah dalam lipatan sejarah ada pimpinan-pimpinan yang menguasai dunia Allah di kalangan hamba Allah yang soleh. Di antaranya Nabi Allah Daud, Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Sulaiman, Sultan Zulkarnain, Sultan Al-Qutus, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana ada juga manusia di kalangan musuh-musuh Allah, penderhaka-penderhaka kepada Allah yang menjadi pemimpin kepada dunia. Di antaranya Namrud berhadapan dengan Ibrahim, Fir'aun berhadapan dengan Musa dan Harun, pemuka-pemuka Bani Israel berhadapan dengan Nabi Allah Isa, dan pemuka-pemuka bangsa Quraisy berhadapan dengan Nabi SAW. Tidak terkecuali kepada umat akhir zaman, Barat dan Eropah menguasai umat Islam di seluruh dunia pada hari ini. Apa yang saya bawa contoh ini mungkin contoh yang lampau, contoh yang terlalu jauh bagi pandangan kita, bagi pemahaman kita. Kita susah nak faham, kita susah nak jelas tentang ayat ini. Tetapi dengan mukjizat Al-Quran, Allah tunjuk depan kepala otak kita apa yang berlaku di Mesir dalam tempoh 3 tahun daripada 2011 hingga 2013. Yang ni saya nak kongsi dengan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah pada malam ni. Yang tadi baru mukadimah, boleh kot no? 15 minit mukadimah, 15 minit penutup, insya-Allah 30 minit. Tuan Haji dah habaq dah kat kita. Sebab kebanyakan umat Islam di seluruh dunia tidak memahami berkaitan dengan isu Mesir. Mereka menyamakan Husni Mubarak dengan Mursi Al-Qayyad, sedangkan dari sudut luaran nampak sama tetapi berbeza. Husni Mubarak dinaikkan oleh Allah, memerintah selama 30 tahun, kemudian digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Januari 2011. Mursi Al-Qayyad dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun lalu, kemudian digulingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasa tentera. Kita melihat persamaan dari sudut dinaik dan digulingkan, tetapi perbezaannya di mana? Perbezaannya pada ayat yang seterusnya. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah boleh memuliakan seseorang, Allah boleh menghina seseorang. Persoalannya yang kita nampak sama di antara Husni Mubarak dengan Mursi Al-Qayyad, mana yang dinaikkan dan diturunkan dalam keadaan dimuliakan oleh Allah, dan mana yang dinaikkan dan diturunkan dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 minit masa diberikan. Soalan kita bagi dah, jawapan dah kita nak. Yang mana yang naik dimuliakan oleh Allah, yang mana diturunkan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang mana? Mursi Al-Qayyad, betul. Itu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Faham dah tu firman Allah tu, kita terang. Nampak sama, tapi berbeza dari sudut kehendak Allah. Sebab apa? Allah berkehendakkan Husni Mubarak naik dan turun, Allah berkehendakkan Mursi Al-Qayyad naik dan turun. Bukti kedua-dua ini dimula dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa sedikit sejarah ringkas 5 minit insya-Allah. Apabila Husni Mubarak mengambil alih pemerintahan daripada Anwar Sadat yang dibunuh ketika mana merayakan perarakan Hari Tentera Se-Mesir di bawah tangan Isam Buli, seorang jeneral yang berani yang membunuh Anwar Sadat. Akhirnya diambil alih oleh Husni Mubarak. Husni Mubarak di antara presiden Mesir yang paling lama memerintah Mesir, yang memerintah Mesir dengan penuh kezaliman, penyelewengan, penindasan, dan menggunakan kuasa vetonya sebagai seorang diktator untuk membolak seluruh khazanah dan hasil bumi negara Mesir, sehingga kan seluruh anaknya ada hasil di seluruh Mesir dan di seluruh dunia. Dan apa yang paling penting,
Dia membunuh para alim ulama, menangkap pejuang-pejuang Islam, membuang negeri pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, menutup sekolah-sekolah yang berasaskan sistem Islam. Sehingga kan rakyat bangkit, tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Husni Mubarak. Maka Allah hinakan Husni Mubarak, jatuh dalam keadaan dihinakan. Walaupun sakit, diheret ke mahkamah antarabangsa, dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, bermakna mati dalam penjara. Baik sikit dibandingkan dengan Muammar Gaddafi yang dibunuh hidup-hidup oleh rakyat dia. Maka Allah naikkan semula Mursi Al-Qayyad. Siapa sebenarnya Mursi Al-Qayyad ini? Seorang pejuang Islam daripada Ikhwanul Muslimin yang menghafal Al-Quran walaupun tidak beraliran agama. Sistem pengajiannya daripada peringkat rendah sampai peringkat PhD, tetapi menghafal 30 juzuk Al-Quran, menghafal ratusan hadis Nabi SAW. Tidak ada rumah sendiri, tidak ada gaji tetap, melainkan seluruhnya disalurkan kepada fakir miskin. Mempunyai berpuluh-puluh NGO kebajikan, klinik-klinik kemasyarakatan dan pertubuhan kemasyarakatan yatim, anak yatim, ibu tunggal dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menaikkan Mursi Al-Qayyad. Apabila Mursi Al-Qayyad dinaikkan, memberikan ancaman yang cukup besar kepada dua kuasa besar, iaitu Amerika Syarikat dan Zionis Israel. Sehingga kan mereka mengadakan perancangan, maka mengadakan kontroversi, maka mengadakan konflik untuk menjatuhkan Mursi Al-Qayyad. Akhirnya dalam tempoh setahun pemerintah Mursi Al-Qayyad, dia digulingkan. Walaupun dia digulingkan, hampir 50 juta rakyat Mesir menyokong kepimpinan Mursi. Yang berada di dataran Rabi'atul Adawiyah sejak 3 Julai yang lalu, sejak Mursi digulingkan, sehingga pada hari ini tidak kurang 15 juta orang. Mereka tunai solat di situ, mereka berpuasa di situ, mereka bermunajat di situ, mereka berqiyamul di situ. Mereka tidak pernah berganjak. Kemuncak perhimpunan mereka pada 5 hari bulan Julai yang lalu, apabila mereka sedang menunaikan solat fardu subuh berjemaah, pihak tentera yang mengambil alih kekuasaan daripada tangan Mursi menabur peluru-peluru hidup di atas kepala-kepala umat Islam yang sedang sembahyang subuh, hingga mengorbankan tidak kurang 50 nyawa yang tidak berdosa. Hasil daripada pembunuhan ini, seluruh rakyat di seluruh Mesir bangkit mempertahankan hak mereka, di antaranya seluruh ulama-ulama Azhar. Ulama-ulama Azhar duduk di hadapan kumpulan pejuang-pejuang yang menyokong Mursi Al-Qayyad ini. Mereka menjadi benteng, mereka membawa kain kafan sambil mengatakan kepada pihak tentera, kami tidak akan berundur sehingga kami solat ataupun sujud syukur di belakang Mursi, ataupun kami mati. Maka sekiranya kami mati, gunakanlah kain kafan ini untuk mengkafankan jenazah kami. Maka bermulalah era kebangkitan umat Islam di Mesir. Bukan pertembungan di antara penyokong Husni Mubarak dengan penyokong Mursi Al-Qayyad, tetapi membenarkan firman Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran untuk memberikan hidayah dan penerangan kepada manusia, dan apa yang paling penting, membezakan di antara perkara hak dan perkara yang batil. Apa yang berlaku di Mesir adalah pertembungan di antara kumpulan yang hak dan kumpulan yang menentang kebenaran. Sesungguhnya Mesir bilangan penduduknya hampir 80% beragama Islam. Tetapi tidak semua yang menentang pelaksanaan syariat. Terbaru apabila hakim Mesir Adli Mansur dilantik sebagai Presiden Mesir, kemudian Habib Al-Bablawi diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir, mereka melantik 30 ahli Menteri Kabinet
yang majoritinya beragama Kristian dan berfahaman sekular liberal yang tidak mahu Islam ditegakkan di Mesir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah mukjizat Al-Quran. Terus terang saya cakapkan di sini, ayat yang saya belajar ini terlalu payah untuk kita faham. Dengan contoh-contoh bagi pemerintah-pemerintah kerajaan-kerajaan yang lalu. Tetapi apa yang berlaku di Mesir dalam tempoh 3 tahun, 3 tahun ini cukup memberikan penjelasan kepada kita tentang ayat ini. Kemudian kebenaran tentang firman Allah, sesungguhnya Ramadan memberikan penjelasan kepada umat manusia untuk menegakkan perkara yang hak dan perkara yang batil. Kerana sesungguhnya peperangan yang pertama yang memecahkan kebuntuan di antara hak dan batil adalah peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Oleh yang demikian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dengan kesempatan yang ada ini, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita bermuhasabah dengan nikmat, dengan anugerah, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan yang Allah bagi kepada kita. Kita boleh beribadah dalam bulan Ramadan ini. Maka ambillah kesempatan, peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini untuk kita mengauk segala keuntungan yang ada dalam bulan Ramadan. Paling kurang kita buat 5 perkara di penghujung bulan Ramadan ni sebelum kita nak meninggalkan Ramadan. Apa 5 perkara ni Ustaz? Kalau saya terang satu persatu, 10.30 tak habis. Tapi saya nak bagi homework pada malam ni, balik buka Al-Quran, tengok Quran terjemahan pada surah Al-Baqarah ayat 185-86. Dalam suratul Baqarah ayat 185-86. Dalam suratul Baqarah ayat 185-86. 3 kali saya ulang, mudah-mudahan ada manfaat dalam kehidupan kita. Apa 5 perkara tu? Allah nak cerita berkaitan dengan kehebatan Ramadan. Yang kedua, Allah nak cerita tentang kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, Allah nak cerita tentang kehebatan puasa. Yang keempat, Allah nak cerita tentang kena membesarkan Allah. Pasti Allah akan membesarkan kita dengan kemenangan. Yang kelima dan yang terakhir, memperbanyakkan memohon petunjuk kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah. Sesungguhnya Nabi ketika mana berada di penghujung Ramadan, dia berdoa kepada Allah dengan 2 doa sambil mengalirkan air mata. Apa doa Nabi? Yang pertama, takut ibadah dia tidak diterima Allah. Yang kedua, kerana sedih nak meninggalkan Ramadan. Siapa Nabi yang berdoa supaya amalannya ditolak oleh Allah dibandingkan dengan kita, sedangkan kita ini tidak dijanjikan syurga? Maka apalah sangat kita nak berbangga dengan amalan kita. Maka perbanyakkanlah berdoa kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan melahirkan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa selepas Ramadan, dan melahirkan diri kita sebagai manusia yang bersih dan suci apabila kita masuk ke gerbang Aidil Fitri, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada malam ini memberikan sedikit sebanyak rangsangan kepada kita apa yang berlaku kepada umat Islam mengikut perspektif Al-Quran, dan kita mengambil pengajaran di penghujung bulan Ramadan ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lama terkasar bahasa kelemahan saya sendiri, mohon maaf atas segalanya. Dan yang terakhirnya, saya ingin mengambil kesempatan membawa hajat daripada pentadbiran pelajar-pelajar, guru-guru Institut Tahfiz Al-Barakah Tikam Batu, Sungai Petani, untuk memohon daripada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah meringankan bebanan pihak sekolah untuk membina asrama yang baru sahaja terbakar 15 hari bulan Jun yang lalu. Rasanya kita masyhur dah dengan tahfiz ni, yang mengorbankan seorang pelajar tahfiz berumur
13 tahun yang bernama Ainul Hakim, Aimanul Hakim. Jadi saya memohon kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah yang ingin menyumbang, sama ada dengan wang peribadi, wang simpanan, wang zakat dan sebagainya, saya mengalu-ngalukan sumbangan daripada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini untuk mengejar saham akhirat, untuk menambah amalan-amalan kita yang kurang. Kadang-kadang ibadah kita kurang, duit kita banyak selain daripada yang diumumkan oleh pengurusi tadi sebelum Isyak, maka ini juga boleh kita salurkan bagi mencari saham akhirat kita. Dan sekiranya tidak ada yang ingin menyalurkan wang secara langsung, boleh juga membeli buku sekolah. Yang buku ini hasil pembeliannya adalah untuk pembangunan sekolah. Buku panduan doa untuk pelajar dan waris. Semalam dah laku lebih kurang 300 buah buku. Ada seorang AJK PIBG sekolah, dia beli nak bagi dekat pelajar-pelajar sekolah. Jadi kalau ada wakil-wakil PIBG ke, guru-guru kat sini ke, nak beli buku ni cukup mudah. Ataupun bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang nak hadiah pada anak-anak, yang nak hadiah pada bapa-bapa untuk kemudahan berdoa pada anak-anak. Yang kedua, buku memahami makna bacaan ke arah khusyuk dalam solat. Kok nak hadiah pada kawan-kawan sempena Aidil Adha nanti, boleh beli. Kita bawa banyak, hampir 2,000 naskah. Jadi kita mai bawa barang, kita harap balik bawa kotak kosong saja, insya-Allah. Jadi kalau ada yang bagi, yang meringankan bebanan sekolah, pihak sekolah mengucapkan jutaan ribuan terima kasih. Moga dimurahkan rezeki, panjang umur dalam ketaatan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sekiranya tidak mampu, saya mengharapkan supaya ibu-ibu, bapa-bapa berdoa kepada Allah supaya mahat tahfiz ini dapat disiapkan. Yang terakhir saya nak kongsi apa yang keajaiban berlaku selepas berlakunya kebakaran tersebut. Apabila dibawa jenazah adik kita ni, Aimanul Hakim ni, ke hospital, dibuat bedah siasat, unit forensik membuat pendedahan kepada kita. Yang pendedahan tersebut mengejutkan kita. Tubuh badan dia rentung, tidak nampak lagi melainkan fizikal luaran sahaja. Tetapi apabila dibedah kepalanya, otaknya jernih, berbau, wangi, kemudian masih lagi mengalir darah seperti mana otak baru saja meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran cukup memuliakan manusia. Sekiranya adik ini diberikan hal yang demikian, kita doa supaya adik ini masuk ke syurga Allah. Dan sekiranya ada ibu-ibu, bapa yang nak bersama-sama dengan adik ini, mohon syafaat daripada adik ini. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang diberikan pada malam ini, meletakkan nama kita di belakang nama dia, insya-Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan asrama yang memakan belanja 600,000 ini, kalau siap nanti kita nak letak nama adik ini sebagai simbolik mengingati peristiwa kematian adik ini. Dan adik ini insya-Allah akan memberi syafaat kepada para penderma-penderma untuk menyiapkan sekolah ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Buku dan sumbangan boleh disalurkan di pintu utama di belakang saya, di belakang sana. Ada sahabat saya sedang tunggu di sana, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.